TVET versus Kerjaya. Korang pilih yang mana? Okay. So hari ni kita nak bincangkan tentang topik yang dia sebenarnya panas tapi perlu dibincangkan lah. Ya, betul. Sebab kita banyak tengok statistik-statistik yang menunjukkan keinginan untuk belajar semakin berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya teknologis Rafidah Abu Nasir bersama dengan saya Encik Ismail dan teknologis Salmiah Sahlan. Kita hari ni nak bercakap tentang topik yang kita cakap tadilah. Tapi mula-mula tu nak perkenalkan diri dulu kot, Ismail. Baik, Assalamualaikum. Saya Ismail bin Mudin, pensyarah Kolej Komuniti Pasir Salak. Di sini saya mengajar kursus pengendalian acara. Mengajar program sijil pengendalian acara di Kolej Komuniti Pasir Salak. Berapa lama dah di Kolej Komuniti Pasir Salak? Saya berpindah dekat sini start daripada 2000 lah, maknanya 2020. Masa COVID. Masa COVID. Yes. So sekarang ni dah 3 tahun dekat sini. 3 Tapi tahun. sebelum tu pengalaman di TVET ni dah 22 tahun lah. 22 tahun. 22 tahun. Mula 2001 di Politeknik Ibrahim Sultan. Okey. Jauh tu? JB. Johor. JB. Bawah khusus pengurusan pelancongan. Dan mohon berkhidmat di tempat yang baru di Politeknik Sabak Bernam. Balik kampung kot, dekat dengan kampung. Saja nak cari pengalaman baru. Saya cari pengalaman baru. Dalam bidang yang sama, pada diploma pengurusan pelancongan. Dan 2020 mohon balik kampung. Ni balik kampung. Ni balik kampung. Okey, dah dekat dengan kampung. Yes. Okey, teknologi Salmiah pula. Kenalkan diri. Assalamualaikum, saya Tia Salmiah binti Sahlan. Saya pengajar sijil teknologi maklumat Kolej Komuniti Pasir Salak. Awal kita terus masuklah. Saya bermula daripada Kolej Komuniti Segamat 2. Johor juga ni. Johor lah. Saya memang asal Johor. Mendapat penempatan pertama dekat Kolej Komuniti Segamat 2. Jawa kot. Jawa. Oh, Jawa. Jawa. Boleh lah ngomong-ngomong. Okey. So selama 7 tahun saya di sana. Okey. Setelah tu saya berpindah ke Kolej Komuniti Bagan Datuk pada tahun 2014. 2014 sehingga saya masuk, saya mohon pindah lebih dekat ke Kolej Komuniti Pasir Salak pada tahun lepas, tahun 2022. Lebih dekat tu maksudnya apa? Kata orang Johor. Lepas tu lebih dekat Johor tu maksudnya? Lebih dekat dengan keluarga tercinta. Okey. Okey. Okey, lepas tu dah kiranya ni tahun yang kedua lah. Tahun yang kedua di Kolej Komuniti Pasir Salak. 2022-2023. Okay. So, apa hobi? Kan? Mungkin hobi, latar belakang berbeza. Yang ni orang pelancongan, orang event, yang ni orang teknologi maklumat. Mesti ada hobi mungkin. Saya tak tahu. Hobi banyak lah. Macam saya lebih kepada rekreasi, sukan. Sukan dan rekreasi. Yes. Orang kata sukan salah satu cara untuk orang kata sentiasa sihat lah. Betul. Dalam pelancongan sampai satu tahap tu saya minat tu sampai mengambil kemahiran. So saya sekarang ni dah ada open water diving. Yang tu lesen ke? Lesen. Kita panggil lesen kan. Jadi itu cert lah, sertifikat yang dikeluarkan oleh Persatuan diving dia padi. Ada master dan the higher level yang saya dapat rescue. Menyelamat. Yes, menyelamat. Di darat, udara? Di laut. Di laut. Jadi semuanya dapat daripada TVET ni. Yes. Itu yang best. Walaupun asalnya bidang pengurusan. Pengurusan pelancongan. Tetapi berdasarkan kemahiran-kemahiran yang didapati di sepanjang kerjaya tu. Betul. Encik Mail dah mengambil sijil-sijil ataupun lesen lah. Dan so yang the ultimate sijil yang ada tu adalah lesen menyelamat. Rescue diver. Wow. Kalau macam tu, kalau saya nak pergi ke laut, saya kena ajak Cik Mail lah. Rasa selamat. Selamat. Okey, macam Tia Salmiah, hobi. Okey, hobi kalau secara general biasa-biasa tu
saya suka melancong. Melancong sama ada di luar atau dalam negara lah. Kalau di luar negara tu pernah tempat yang saya pernah pergi Vietnam, Medan, Thailand, Indonesia, dan paling jauh saya pergi adalah dekat Perth, Australia. Kangaroo, yes. Itu adalah orang kata salah satu tempat yang bagi saya satu pengalaman yang sangat orang kata banyak orang kata banyak membuka mata kita, menimba jauh perjalanan, luas pengalaman. Ya, betul. Dan sampai itu saya juga sukalah orang kata itu orang kata satu hobi yang lain. Mungkin hobi saya tak sama dengan hobi yang lain, hobi orang lain kan. Jadinya untuk yang dari segi teknologi, saya suka explore benda-benda baru. Dan saya nak pokokkan saya punya kemahiran diri. Saya join kursus-kursus. So alhamdulillah saya dapat orang kata dari segi saya join kursus-kursus peningkatan kerjaya tu dapat membantu saya punya skill. So yelah, dia tak sama kan. Kalau orang IT ni belajar tahun ni, tahun depan teknologi dia dah lain. Betul. Macam tu kan? Betul. Kalau macam kami teknologi makanan, kami lebih kepada sains, dia punya mesin-mesin. Tapi betul. macam IT tu, dia punya programming tu hari ni buat, esok dah lain. Agaknya lah, saya tak tahu, tak boleh bayang. Pernah tak dulu kita ada satu masa dulu kita dikenalkan dengan 4IR. Sekarang masih lagi, tapi dia lagi orang kata satu tahap tu 4IR, augmented reality, AR, VR, dan sekarang ada AI. So dia orang kata teknologi tu sentiasa berkembang, orang kata sentiasa cepat. Jadinya kita yang macam orang kata kalau kita stagnan je, ketinggalan lah. Macam sekarang lah. Kan kita boleh buat live kan, TikTok lah macam kan. Dia satu medium yang bagus lah, teknologi medium untuk kita yang bila kita explore. gunakan dengan cara yang betul, dia akan orang kata memberi manfaat kepada semua. Jadi semuanya kerana teknologi sekarang kan. Betul. Okey, tadi dah cerita tentang hobi. Hobi yang membina kerjaya, hobi yang ke arah TVET kan. Kalau tak keberatan, kalau kongsi dengan saya kan, kita masa belajar dulu kita tak ambil pun, kita tak tahu pun, masa saya dulu TVET ini belum begitu terkenal. Kita sambung belajar bahagian teknologi. Macam saya ambil teknologi, sains dan teknologi makanan. Kita ambil tu sebab kita nak pengetahuan dalam teknologi. Jadi daripada lepas SPM tu, bagaimana kedua-dua panel kita ni kan nak memilih untuk bidang yang dipilih tu, macam mana tergerak hati nak pilih bidang, macam mana tergerak hati nak pilih laluan sambung belajar yang dipilih tu, kenapa tak terus bekerja kan. Tapi kita TVET versus kerjaya, kenapa pilih untuk sambung belajar? Okey, Cik Mai dulu ke saya dulu? Siapa? Saya dulu. Cik Mai lah. Kita bagi yang okeylah. Yang tua dulu. Yang tua lah. Tua dulu lah. Bukan tu, yang berpengalaman. Baik. Honestly, lepas SPM tu memang saya nak jadi cikgu sebenarnya. Minat jadi cikgu kan. Lepas SPM mohon jadi cikgu tak dapat. Okey. Sambung belajar STPM. Okey. Pelajar cemerlang. Membuktikan sebagai ingatkan jadi pelajar cemerlang ni boleh jadi cikgu kan. Punya saingannya tinggi. Maknanya ada yang lebih cemerlang. Rasanya lah. Jadi saya mohon masuk ke universiti. Saya mohon cikgu juga, UKM, cikgu USM, semualah. Bidang pertama cikgu. Bidang pendidikan lah. Paling tapi saya cikgu lah. Yelah, apa yang kita rancang ni Allah tentukan kan. Jadi Allah tentukan saya masuk UUM dalam bidang pentadbiran perniagaan. Subjek yang saya langsung tak tahu. Degree. Jadi mula saya nak tolak tu. Sebab saya cakap dengan abang saya nak tolak. Dia kata kau kena masuk sebab ini peluang untuk orang kata tak susahlah nak dapat peluang kan. Jadi tak apalah. Sebab dalam family saya anak bongsu. Jadi saya dengarlah cakap anak yang taat. Pergilah belajar walaupun tak minat. Ini mungkin juga berlaku pada pelajar yang sekarang tak minat. Betul. Mungkin ada yang tak minat bidang tu, tapi menerima tu sebagai takdir kan? Benda tu baiklah. Jadi bila peluang tu dapat, saya belajar kat UM, okeylah, ambillah pengurusan
pentadbiran perniagaan, kan? Habis pentadbiran perniagaan, di akhir semester tu kami dibenarkan untuk majoring, untuk buat majoring. Jadi saya ada majoring untuk pengurusan manusia, accounting, lepas tu pengurusan lawyer. Time tu lah. Tapi satu lagi adalah tourism, bidang tourism. Ini sangat-sangat baru pada tahun sangat baru 1994. Saya ambil 1994. Jadi saya rasa macam best je kan. Jadi saya ambil tourism. Jadi bila saya masuk dalam tourism tu, rupanya memang sangat menarik. Itu yang menjadi minat saya yang sebenarnya. Baru jadi kalau kita mula kan tak minat, tapi bila dah kalau ambil dapat cikgu dulu, lepas SPM tu dapat cikgu, mungkin tak berkenan pun dengan bidang tourism. Jadi ambil saja. Pelajar yang dapat offer ni ambil dahulu, sebab kita tak tahu masa depannya macam mana. So bila dah dalam bidang tourism ni, saya sambung master dalam bidang tourism. Dia teknikal sebenarnya. Bukan pengurusan sahaja, sebab tourism ni dia banyak bidang-bidang teknikal. Macam saya bahagian diploma, master in tourism planning tu maknanya perancangan lah. Perancangan, pelancongan, tempat pelancongan. Dia perancangan ni dia banyak, memang teknikal. Adik saya nak cerita tu lah dulu. Nanti kita sambung lagi. Sambung lagi kemudian. Macam mana pula dengan Cik Asalmia? Selepas saya SPM, parent saya lah yang galakkan saya untuk masuk belajar jadi cikgu IT. Dia nak sebabnya dia maknanya dia dah memang fokus jadi pendidik. Bidang teknologi maklumat. Dia atas orang kata ada saudara yang menjadi cikgu. Jadi dia suruhkan anaknya ni sambung belajar dulu tapi bidang IT, tapi tu sains komputer. So saya belajar sijil dalam bidang sains komputer. Sijil di mana? Sijil time tu di Kolej Islam Antarabangsa swasta lah time tu. So selepas daripada Kolej Islam Antarabangsa tu belajar dalam bidang orang kata sains komputer, saya lanjutkan pengajian dekat UUM. So jadinya saya inilah alumni UUM. Alumni, tapi saya dalam bidang orang kata fakulti teknologi maklumat lah. STM. So terus cabangnya saya nampak parent saya yang menyusulkan kat situ. Saya rasa ini mungkin pilihan terbaik parent saya. Saya follow saja dan terus pergi sambung belajar dekat UUM. Dan pada ketika itu kalau dekat universiti dia akan ada bidang majoring. Ada empat bidang majoring. Yang pertama saya rasa teknologi maklumat di asas. Maknanya dari fakulti yang sama. Lepas tu masa di hujung-hujung tu lah. Biasanya dia akan orang kata bila semester kedua biasanya dia akan bagi orang kata bagi pilihan nak mana satu. So ada 4 pilihan, tak silap ada 4 pilihan. Saya pilih bidang teknologi maklumat sebab saya macam orang kata tak nampak lagi diri saya tu ke mana, saya follow je. Saya kena follow with the flow. Follow je. So ada bila dah habis sahaja, tak silap saya awal kalau masa belajar dia semesternya 6 semester. Saya time tu saya dapat macam mana orang kata pendekkan semester. Pendekkan semester. Saya dapat kredit transfer kredit daripada sijil. Transfer kredit 1 sem. Dan tu batch saya cuma saya seorang je yang dapat orang kata transfer pelepasan tu. Dan semasa semester akhir tak silap saya ditawarkan skim latihan SLTP, skim latihan tenaga pengajar, beasiswa skim latihan tenaga pengajar. So daripada situ saya baru nampak juga sama macam Encik Ismail, baru saya nampak diri saya dekat situ. Rupanya saya ni orang kata lebih ke arah pendidikan teknikal dan teknikal. Dan dari situlah start saya melangkah untuk pergi menjadi orang kata seorang pengajar. Pendidik sekarang pendidik sekarang. Once dah jadi pendidik, jiwa tu memang jiwa mendidik kan? Jiwa mendidik. Okey. Yang tu kita kata latar belakang. Macam mana boleh masuk dalam bidang pendidikan ni kan? Bila dah masuk dalam bidang pendidikan ni, satu benda yang kita kena ada ialah kita kena berupaya untuk menyampaikan maklumat lah kan.
So kalau nak cerita pengalaman pertama di awal-awal jadi pendidik tu kan, mesti ada pengalaman-pengalaman yang memang berjiwa pendidik kan. Jadi macam pengalaman mula-mula tu apa dia yang rasa macam tak boleh lupa sampai sekarang? Cik Mai dulu. Saya lagi. Macam biasa. Dia kalau nak cerita pasal pengalaman yang tak boleh lupa ni memang banyak. Okay. Cuma saya nak relate dengan teknikal lah, bahagian teknikal. Bila ialah zaman dahulu mengajar dengan zaman sekarang, memang saya tak boleh lupa. Saya mengajar, saya di only pensyarah lelaki di Poli Ibrahim Sultan tu mengajar subjek rekreasi. Masa tu. Jadi kami yang baru, maknanya diploma pengurusan pelancongan baru sangat dekat sana, baru di offer. Jadi banyak sangat kekurangan dari segi peralatan. Jadi yang saya tak boleh lupa apabila saya mengajar kayak, saya ambil penyapu, tunjukkan gaya macam mana nak kaya. Okey. Itu menarik. Atas meja di hadapan pelajar saya. Pelajar saya tercengang. Apa yang pensyarah aku buat? Nak tunjukkan kita nak tunjuk kemahiran tu dengan apa peralatan yang kurang. Memang tak ada. Kayak belum beli lagi. Yalah. Tapi kita nak ajar dia macam mana buat yang betul. Kayak ke belum Cik Mai? Tak ada kayak lagi tu. Maknanya masa mengajar tu. So maknanya Cik Mai duduk atas meja. Demo. Kita buat demo pakai penyapu. Orang teknikal dia akan fikir macam manalah nak mengajar pelajar dengan peralatan tak ada. Jadi saya ambil penyapu untuk jadikan pengayuh lah, rowing kan. Forward, backward. Nak pusingkan, nak ke kiri ke kanan. Macam mana kan. Betul. Tapi yelah, kita pendidik nak ajar juga macam mana je. Maknanya kemahiran tu dah ada. Yes, dalam sekarang, kelas. kemahiran dah ada. Lepas tu nak menyampaikan, nak transform kemahiran tu kepada nak fahamkan pelajar pula. Betul. Jadi bila pengalaman tu saya kongsi dengan pelajar sekarang kan. In fact ada pelajar saya, Balkis namanya. Saya ajar masa tu, dia dah jadi pensyarah pun. Sekarang ada PhD. Dia kata saya tak boleh lupa cik macam mana cik ajar kami kayak dengan guna penyapu tu. Saya memang tak nak tergelak lah, tapi saya kata itulah cabaran. Tapi sekarang teknikal barang dah ada, masuk college community dengan peralatan yang canggih. Jadi sangat-sangat bersyukur lah. Syukur. Bahasa inteleknya, bahasa ilmunya adalah very conducive. Yes, semua ada. Kan? Tak macam dulu. Betul. Ini tu pengalaman saya lah. Peluang belajar itu dibuka seluas-luasnya, sebab bila dah belajar di bidang teknikal dan vocational ni, bila keluar tu itulah kejayaan yang memang kita dah mahir dalam bidang kita. Okey. Tia Salmiah, macam mana, apa pengalaman sebagai pendidik? Pengalaman untuk dalam bidang teknologi maklumat, kita sedia maklum. Dia memang ada PC, dia memang ada komputer. Hidup dengan PC. Ya, hidup dengan PC. Kalau macam dengan pasangan tu, dengan PC tu lagi lama. Ya, dengan PC tu lagi lama. Jadinya kalau nak kata pengalaman yang tak ada boleh dilupakan tu, bila mana pelajar tu datang semula balik kat kita. Cakap berterima kasih kita, berterima kasih banyak, cakap sebab dia dah menjadikan dia seorang yang orang kata yang lain lah daripada sebelum dia masuk dengan selepas dia masuk. So itu antara satu pengalaman orang kata yang tak boleh lupa lah. Dan kalau nak kata macam orang kata dari segi yang hands on ke apa semua, saya rasa macam saya tak berapa yang terlibat dalam teknikal tu semua. Cumanya lebih kepada orang kata dari segi pendekatan kita ke pelajar. Pendekatan kita ke pelajar tu macam mana cara dia nak absorb, nak terima belajar daripada kita, cara dia orang kata menimba ilmu tu macam mana. Proses pengajaran dan pembelajaran kan. Itu. So saya ada satu soalan nak tanya lepas ni kan? Okey. Saya nak tanya tentang sepanjang pengalaman dalam bidang teknikal dan vocational ni, apa yang paling tak boleh dilupakan? Tapi yang tu kita akan sambung kemudian. Kita nak rehat sekejap. Kan, kita nak bagi masa, take a break sekejap, so that kita boleh refresh balik untuk sesi yang seterusnya. Okey. Baik. Okey. TVET versus Kerjaya, korang pilih yang mana? Okey, kita sambung balik sesi kita tadi. Apakah kejadian yang paling tak boleh dilupakan dari sepanjang pengalaman sebagai, kita kata TVETer lah. TVETer tu maksudnya kita orang yang memang dalam bidang teknikal dan vocational ni. Ya, betul. So apa kejadian yang tidak boleh dilupakan? Tia Salmiah dulu kot. Okey.
Kejadian kita tengok pada pengalaman mengajar dalam kelas lah. Kita tengok pelajar-pelajar ni dia ada macam-macam ragam. Ada yang terlampau ke depan, advance, ada yang slow dan ada yang middle lah, pertengahan. Jadi macam mana kita nak encounter pelajar-pelajar ni supaya dia selari dia dengan kita punya, orang kata, nak samakan silibus pembelajaran tu. Silibus pembelajaran. Jadi bila contohnya lah ada satu situasi di mana kalau contohnya pelajar ni tanya advance lagi daripada kita kan. Kita punya, orang kata, tahap pembelajaran sampai situ, tapi dia mungkin ada terbaca di mana-mana ataupun dia yang itu adalah situasi yang paling menakutkan. Dia tanya soalan advance tu kadang-kadang mungkin baru release malam, kita tak sempat nak catch up lagi. Betul, jadi macam mana TS Salmiah menghadapi situasi tu? Lagi dari situasi teknologi ni kan, kita kadang-kadang memanglah ada masa tu kita boleh explore, ada masa tu kita tunggu agak lama tu untuk, orang kata, belajar juga. Tapi bila student, saya mengalami masalah. Ada satu situasi mana bila saya dapat silibus baru dan saya mengajar, dan silibus tu saya bukan expertise saya, bukan expertise, maksudnya ada betul some sort lah, orang kata. Jadinya pelajar ni, puan, untuk fungsi ni macam mana kita cara nak handle tu untuk pelajar-pelajar tu. Kita macam bagi dia cool down. Kamu tanya dengan kawan, ataupun kita akan patah balik, nanti saya akan bagi jawapannya selepas break ke ataupun bagaimana. So itu kita nak encounter. Maksudnya satu kita sebagai pendidik guna approach yang kita nak diorang self-centered learning. Betul. Itu kita kena tekankanlah. Ataupun satu lagi kita boleh gunakan pembelajaran kendiri diorang. Maksudnya balik rumah ni kamu tengok, kamu cuba explore. So kat situ lah. Betul. Nanti kalau dapat ataupun kita bincangkan esok hari ataupun minggu kelas yang kemudian pun boleh juga dekat situ. Saya biasanya macam tu lah pendekatan. Sebab sekarang ni memang kalau ada setengah pelajar tu dia lagi, orang kata, tanya berkenaan dengan teknologi sekarang, yang AI sangat laju, betul. Kadang-kadang benda tu rasanya baru je, orang kata kita baru je didedahkan kan, tapi pelajar-pelajar ni dia dah advance. So betul. Orang kata sebagai pendidik kita pun, orang kata, kita kena cuba sama dengan pelajar tu juga. Selari dengan pelajar, betul tak? Selari dengan pelajar dari aspek knowledge dan gaya pembelajaran mereka tu kan luar biasa. Kita betul tak? Sama-sama dengan diorang, tapi dari segi, orang kata, pendidikan lah. Okey, Cik Mail pula. Apa dia kejadian yang tidak pengalaman mungkin agak berbeza lah. Sebab saya ni orang rekreasi. Betul? Di lapangan. Yes. So, salah satu subjeknya ialah pelancongan rekreasi terestrial. Terestrial tu refer maksudnya pelajar-pelajar ni dia akan belajar kemahiran perkemahan. Dalam berkemah dalam hutan dan lain-lain. Kejadian berlaku pada tahun 2016. Saya bawa pelajar saya ni praktikal untuk hiking lah di Gunung Ledang masa tu. Jadi Puteri Gunung Ledang. Cari Puteri. Pengalaman yang saya tak boleh lupa lah. Kejadian tadi bukan bila pelajar dah sampai dekat atas, seorang pelajar perempuan ni dia cramp. Tak boleh berjalan langsung. Tinggi. Jadi kami decide masa tu hujan. Ya Allah, memang mencabar lah. Memang mencabar lah. Lebih kurang dalam 25 orang pelajar, lelaki dan perempuan campur. Dan kita nak bawa, cabarannya bila nak bawa ke bawah tu, dia tak boleh jalan dah. Betul. Jadi lepas tu kita nak turun. Yes. Jadi kemahiran yang apa jelah, kita ada pengalaman macam mana nak handle situasi kan. Dan alhamdulillah pelajar ni, pelajar ni yang teknikal tadi, dia orang dah, orang kata, applykan apa yang mereka sudah belajar di dalam kelas, lah, untuk macam mana modifikan bendera jadi kita punya, orang kata, stretcher sampai ke bawah. Alhamdulillah. Jadi selamat ya. Ya. Jadi sebagai pensyarah memang sangat-sangat takut sebab kita risau kan. Cederaan kan. Jadi alhamdulillah
semuanya berjalan dengan selamat. Bila sampai kat bawah, kita bawa ambulans dan diberi bantuan lah oleh orang kata, bawa ke klinik yang itu terdekat. time kejadian tu Cik Main ni, kalau korang kata toreh tangan ni tak keluar darah. Memang cuak kan. Kan, betul Tapi sebab dia bila kita ada pengalaman, kita boleh handle situasi. Yang penting pensyarah jangan cuak. Pensyarah hati tu kita takut kan. Kita kena steady. Sebab bila student tengok kita steady, diorang pun tak takut, diorang tak cemas. Betul. Itu orang kata skill yang perlu ada. Okay. Pengalaman tu sangat-sangat penting. Jadi macam juga dengan TS tadi, dia kata bila pasal teknologi kan, ataupun silibus yang kita tak dapat dah ajar, sebenarnya kita kena knowledge tu ada. Kita kena confident lah supaya pelajar ni dia rasa confident dengan kita. Okey, kita dah dengar dah pengalaman, kita dah dengar dah laluan-laluan kerjaya ni. Sekarang kita nak tarik perhatian anak-anak. Kalau dengan saya anak saya umur 20. Betul. Dengan Tia Salmiah mungkin adik-adik lah. Ya. Adik-adik kan. Anak-anak ni sekarang mereka berada di satu persimpangan. Yang dah mohon UPU online, dah diterima untuk penempatan. Apa yang mereka perlu buat? Yang pertama. Yang keduanya, yang gagal UPU tapi mereka nak sambung belajar. Ada minat. Ada minat. Ataupun mungkin dalam dilema lagi. Dilema, betul. Nak sambung belajar, ambil bidang teknikal, teknikal dan vocational, TVET, ataupun nak bekerja. Cuba. Dua kita punya pensyarah dari Kolej Universiti Salak ni, kita nak, bagaimana kita nak cakap dengan anak-anak dan adik-adik kita ni. Okey, cuba. Siapa dulu? Osum. Osum. Boleh, tak ada masalah. Okey, saya kan. Baik, pertamanya pada ibu bapa ni, kita kena support anak-anak yang dah buat keputusan dia nak ambil bahagian mana. Okey. Kena support sebab sekarang ni ramai pelajar yang lepasan SPM ni dia mohon untuk teknikal. Okey, tapi kadang-kadang ibu bapa yang kata ini macam low class, tak ada kan? standard. Masuk universiti, masuk poli lebih kan. No. Sebenarnya itu orang kata pandangan yang Jumut yang bukan real lah. Tak praktikal pun pandangan itu. Jadi dulu faham. Sekarang ni keperluan negara kita ni dia lebih kepada teknikal. Dia nak orang kata graduan yang hands on. Yang bila dia beri tugasan terus dapat buat. Bukan hanya pandai bercakap dan teori saja. Teori sahaja. Betul. Kalau kita tengok dari segi orang kata hierarki pun, pengurusan tu pengurus satu ataupun dua sahaja. Yang banyaknya adalah di bahagian bawah tu. Itu yang kata, dan gaji mereka tu kena ingat. Kalau dulu mungkin ni kan, sekarang ni dah survive. Saya ada anak saudara lah yang dah graduan TVET. Yes. Lulusan PUO. Sekarang pun dah jadi pekerja mahir, assistant manager. Betul. Level yang tinggi lah tu. Kalau di swasta, di gedung ni lah beli belah sekarang. Kan, assistant manager. Maknanya peluang tu ada. Peluang ada. Yes. Kesungguhan. Betul. Satu. Dan kepercayaan dalam bidang teknikal dan vocational. Betul. So, Tia Salmiah macam mana? Okey. Bagaimana kita nak cakap? TVET atau Kerjaya? Korang pilih yang mana ni? Kita nak cakap macam tu. Okey. Untuk TVET dan Kerjaya, untuk yang khususnya pada calon-calon SPM, STPM yang memang betul-betul hadapi dilema, tak tahu lagi bakat apa dia punya kadang-kadang, tak tahu lagi diri ni nak pergi ke mana, nak pilih kemahiran ke pilih akademik. Sebenarnya untuk orang kata college committee ataupun mana-mana institut poli ataupun college committee ataupun ILK lain, dia menawarkan orang kata akademik at the same time kemahiran. So kemahiran tu orang kata benda tu, proses tu dia proses yang lama. Jadi dia kena belajar. Jadinya untuk memanfaatkan orang kata, kita sayanglah kalau macam contohnya masa muda tu tidak digunakan sebaik digunakan sebaik-baiknya supaya
takut kemudian nanti menyesal tak berguna. Okey. Sebabnya mungkin kalau sekarang ni kita lihat trend orang kata yalah bekerja tu sekarang ada yang influencer, pengaruh, Insta famous. Ada pengaruh tu lagi kuat, tapi sampai bila? Sampai bila benda tu yang orang kata adakah dia menjamin itu sampai bila-bila? Okay. Betul. So dari sini kita perlu orang kata tekankan pendidikan tu, dia kata number one. Apa-apa juga pendidikan tu adalah yang paling penting. Okay. So untuk yang mana anda kata yang walaupun orang kata gagal ke, bukan gagal lah, maksudnya tidak bernasib baik dalam SPM, dalam UPU online, pemilihan yang baru ni, mungkin pilihan pertama tu tidak berjaya, pilihan kedua, ketiga mungkin ada pilihan, orang kata mungkin ada peluang-peluang yang lain lagi untuk tunjulkan kemahiran, untuk tunjulkan bakat yang ada dalam diri. Bukan semestinya selepas SPM saja terus kita nampak bakat kita. Macam saya sendiri, saya tak nampak pun saya punya hala tuju sehingga saya berada di universiti. Jadinya proses tu daripada SPM, daripada belajar dan belajar lagi, barulah nampak dia punya orang kata nampaknya diri tu berada di mana. So maksudnya ialah TVET versus Kerjaya. Kalau pergi bekerja, itulah benda yang kita akan buat insya-Allah seumur hidup. Betul. Tapi kalau kita pilih TVET, sampai satu tahap kita berpeluang untuk memilih bidang-bidang. Kalau nak bekerjalah, nak makan gaji. Kalau nak buat bisnes, kita boleh buat bisnes. Betul. Kalau kita nak buat dia secara freelance, lagi-lagi orang sekarang ni kan work and life balance. Dengan TVET ni adalah sebenarnya laluan yang sebenar, kan? Betul. Okey. So TVET versus Kerjaya lepasan SPM 2022, 2021, 2020 yang dapat tawaran UPU, klik setuju terima. Betul. Tu bagi penting. Yes, setuju terima. Lepas tu bagi katakan dapat college community ataupun dapat mana-mana institusi, tapi tak nak buat rayuan. Kalau rayuan tu adalah ke college community Pasir Salak, boleh terus menghubungi abang pengambilan. Abang pengambilan kami ada di talian 013 987 1971. Okey, so ingat 013 987 1971. Kita berehat seketika. Kita akan sambung semula selepas ni. Okey. Okey, TVET versus Kerjaya. Korang pilih yang mana? Kan, kalau sekarang ni kita cakap dengan anak-anak remaja, tak payahlah budak sekolah pun, bila tanya kan nak jadi apa, nak jadi YouTuber. Sangat ramai yang boleh jadi jutawan sebab jadi YouTuber, kan. Tapi kita nak tanyalah kan, influencer, pekerja-pekerja penghantaran makanan ataupun yang kenderaan tu, gaji besar. Mereka bolehlah buat duit. Betul, memang benda tu. Tapi kenapa semua orang, banyak sangat pihak yang kata kita kena sambung belajar, terutamanya dalam bidang teknikal dan vocational. Kenapa? Boleh bagi pandangan tak? Ataupun kerja je lah, benda boleh buat duit. Kan? Itu kan? ada satu stigma yang lain juga. Satu stigma yang dimainkan. So macam mana? Apa pandangan panel-panel kita hari ni? TVET versus Kerjaya. Korang pilih yang mana? Kontroversi juga tu. Kan? Kontroversi memang. Tapi kita kupas berdasarkan orang kata pendidikan lah, pengalaman dan sebagainya. Maknanya lepas ni apa yang akan berlaku pada masa akan datang ni macam mana kan? Contohlah orang nak bekerja, bukan kita nak menidakkan. Betul. Ada orang yang perlu untuk bekerja, dia perlu bekerja waktu itu. Bukan nak menidakkan. Cuma kita kupas daripada segi peluang dan masa hadapan. TVET ni macam mana kan? Okey. Ya, kita tak nafikan Penda semua gaji besar dan sebagainya. Okey. Tapi pada masa akan datang macam mana?
apa akan berlaku? Kan teknologi berubah, mungkin lepas ni tak adalah gunakan Foodpanda. Orang pakai drone je hantar. Kan? Saya membayangkan macam tu. Kat Jepun dah pakai Kan, drone. kalau drone tu boleh setkan dia punya apa GPS kan. Saya nak hantar makanan dekat anak saya dekat sekolah, set sekolah kebangsaan sekian, drone hantar, ideal. Mana tahu akan datang 5 Kan? tahun, 10 tahun. Kan, berkemungkinan begitu. So, Yes. Cik Salmia rasa macam mana? Orang yang dalam bidang teknologi maklumat ni. Apa lagi yang sebenarnya kerja-kerja yang sekarang ni boleh mendatangkan duit, tetapi mungkin dah tak ada dah kerja-kerja ni. Ya. Terutamanya sekarang kita panggil pegawai bank. Yang dekat betul. kaunter tu dah tak ada dah. Betul. Saya online banking je setakat ni. Telecashier kan. Kan. Okay. So jadinya untuk yang itulah, kira orang kata semuanya bergantung pada, kadang-kadang kita tak boleh nafikan juga ada setengahnya keperluan. Betul, kita faham. Keperluan tu sekarang tu sangat-sangat mencabar. Yes. Tapi yang untuk yang tekankan kat sini juga, kalau ada peluang untuk belajar atau untuk Sambung tingkatkan pengajian. kemahiran, sambung kiranya kemahiran upskilling, kemahiran yang kemahiran khusus pendek ke ataupun khusus-khusus yang berkaitan dengan TVET ke, kita bukan setakat orang kata kursus-kursus yang ada sekarang lah, mungkin kursus-kursus yang lain dari segi kejuruteraan, dari kata mesin, even jurujahit semua. Kalau boleh tu kita galakkan ataupun kita bagi orang kata macam mana kita nak cakap tu, sokongan dan dorongan untuk dia belajar lebih tinggi. Sebab apa? Sebab ini peluang kalau tak diambil daripada awal, memang kita tak tahu sampai bila, mungkin ada satu masa kita akan menyesal ataupun kita teruskan je apa yang ada. Jadinya untuk yang kat sini, pendidikan tu orang kata, pendidikan TVET tu orang kata sangat-sangat diperlukan lah, sangat-sangat boleh menjamin masa depan. Menjamin masa depan. TVET boleh menjamin masa depan. Yes. Sebab kalau kita tengok ni skeptikal sebenarnya. Betul, lepas SPM dapat keputusan kalaulah aku belajar elok-elok, kan. Betul. Benda tu sudah tak perlu diratapi. Betul? Tak boleh nak meratap nasib dah pun tentang keputusan SPM. Sekarang SPM di dalam genggaman. Yang kita boleh pergi adalah ke mana? Kadang kita bercakap ni bukan orang kata cakap kosong. Dia ada faktanya kan. Ya, Contohlah kita punya graduan KKPS kan dulu kan dia one of alumni kita lah. Dia lebih kurang dalam 20 tahun bekerja sebagai juru kamera. Tapi dia sambung belajar. Dia sambung belajar dekat tapi ni saya nak rasa ambil tu sijil. memang perlukan keberanian dan kekuatan. Sebab bila dah 20 tahun dalam kerjaya, Kan. umurnya mungkin dah 40 kot. Apa kita tanyalah kenapa dah bekerja tapi nak sambung belajar. Dia macam ni cik. Dalam bisnes ni dia ada banyak kontrak kerjaan dan sebagainya, perlu ada sijil yang sijil yang diiktiraf untuk Ya. dapatkan tender dan sebagainya. Jadi saya ambil sijil fotografi ni pun pasal Nak untuk mendapatkan dapatkan inilah pengiktirafan tadi. kan. Jadi maknanya Maksudnya? walaupun dah jadi usahawan, belajar tu sangat penting. Kan. Kita nak createkan orang kata generasi yang createkan job kepada orang. Job creator. Bukannya Yes. apa dia ni macam kita tak nafikan lah macam pendapatan YouTuber tinggi kan. Yes, Tapi untuk jangka masa panjang, bila kita ada pengalaman, kita ada kemahiran, kita ada ilmu dalam bidang, terutamanya dalam bidang teknikal lah, sangat-sangat penting Technical untuk dan meluaskan vocational. kerjaya. Untuk mengukuhkan lagi kita punya survival pada masa depan. Itu yang penting lah. Sebab sekarang ni semua orang tanya pasal ada kemahiran tak? Ada bidang kan? Kalau nak interview apa kemahiran Saya awak? suka perkataan survival Cik Mail tu kan. Kalau kita recall balik masa PKP. Ya. Yang itu Yes. adalah zaman di mana Teknologi pun kamu ada sijil sehebat mana pun, kamu tak boleh keluar bekerja. Betul. Kan? Yang memainkan peranan di situ adalah apa? Kemahiran. Betul kan? Siapa yang dapat bekerja masa tu? Orang-orang yang ada kemahiran untuk tackle satu-satu isu lah. Kalau macam hari tu isu tentang apa? Kesihatan. So betul lah. Memang technical dan vocational ini adalah laluan kerjaya sebenar untuk semua orang. Okey, last sebelum kita nak berakhir. Ada tak apa-apa yang Cik Salmia dan Cik Mai nak cakap kepada kita punya pendengar yang selalu follow kita di media sosial kita? Kita nak pesan apa dekat diorang ni? Baik, kita macam saya nak lebih
fokuskan ada beberapa perkara lah. Yang pertama, ibu bapa tolong hapuskan ataupun buangkan stigma yang mengatakan bahawa college community ataupun TVET ni low class punya, orang kata, level pendidikan. No, sekarang ni bukan sekarang. Kita dah banyak bukti. Mereka mempunyai masa depan yang sangat-sangat cerah. Okey. Okey, yang kedua, di college community ni luas. Kita ada lebih kurang dalam 100 lebih. Boleh pergi mana-mana bidang yang mereka nak. Kalau kami dekat sini kita ada 4 bidang. 4 bidang. Pengurusan acara, lepas tu kita ada teknologi maklumat, kita ada pengendalian makanan dan juga servis kenderaan ringan. Okey. Jadi kepada yang masih ada ragu-ragu lah, yang masih tak dapat buat keputusan, kadang-kadang kena tanya dengan orang yang betul. Kita tak boleh hearsay tanya, buat anggapan dan sebagainya. Sebenarnya mungkin tanggapan itu salah. Kena tanya dengan yang betul. Mencari rujukan yang betul tentang maklumat dan pasal college community dan sebagainya lah. Itu saja daripada saya. Okey, saya pun bersetuju dengan saranan Cik Ismail, supaya yang pertama, sokongan tu penting. Sokongan keluarga terdekat, masa contohan orang kata, kalau dia nak, orang kata melangkah selangkah dia punya orang kata ke hadapan tu, orang-orang support system dia adalah yang terdekat, yang boleh memberikan dia, orang kata, keberanian untuk melangkah lebih jauh. Macam iklan susu. Melangkah lebih jauh. Okey. Dan yang kedua, kalau jangan, orang kata, jangan kalau sekarang ni, kalau yang mana gagal ataupun yang gagal UTPU, jangan mudah putus asa. Mungkin ada hikmah di sebaliknya. Okey, kira buatlah, orang kata, satu perkara yang lebih baik, sebab kita tak tahu kita punya, adakah mungkin langkah kita yang kita buat tu boleh menjadikan kita lebih baik sebelum-sebelumnya. College community menerima semua yang ada macam ni. Tidak minimum lulus SPM, lulus PM, lulus sejarah. Umur 18 tahun ke atas. Kira umur sebenarnya 18 tahun ke atas sampai pencen. Kan. Tapi kita juga pembelajaran sepanjang hayat, dan kita juga ada kursus pendek community ni. Kita ada juga kursus pendek yang kita tawarkan kepada dari sekolah rendah sampailah ke akhir hayat lah. TVET adalah kemahiran. Kami menyediakan kemahiran untuk semua. So kita nak bagi tahu juga, kita sekarang sedang bersedia untuk walk in ya. Siapa-siapa lepasan SPM, saya sebut dulu tentang lepasan SPM lah, dah boleh datang ke College Community Pasar Salak. Betul. Ataupun hubungi abang pengambilan kita di 0139871971. Saya sebut nombor ni 0139871971. Saya sebut nombor ni berkali-kali sebab kita ada masalah talian telefon, telekom buat masa sekarang. Untuk membuat rayuan ataupun bertanya mana lagi program yang masih kosong, kita ada 4 program, jangan risau. Kalau terlepas untuk sesi ini, saya harap semua boleh dapat masuk sesi ini. Kita ada sesi kedua pula pada bulan 2 tahun hadapan. So gagal UPU bukan bermaksud gagal untuk dapat penempatan. Boleh datang ke College Community Pasar Salak, yang pertama. Yang kedua, untuk lepasan STPM semalam keluar. STPM walaupun selepas keluar result masih tak tahu nak buat apa lagi, kan, nak buat apa lepas STPM ni. Datanglah ke College Community Pasar Salak untuk dapatkan kemahiran. 4 bidang yang kita tawarkan. Betul, rebut peluang ni. Dan tetap juga kena berhubung dengan abang pengambilan kita di talian 0139871971. Abang pengambilan kita ni memang sentiasa bersedialah untuk kita. Okay, so that's it. Saya rasa cukup untuk hari ini, kan. Harap kita boleh bersembang lagi macam ni, dengan topik-topik yang lebih panas dan kontroversi. Sebab kadang-kadang takut juga topik-topik sensitif ni, kan. Tapi kita harap dia dapat membantu semua orang untuk buat keputusan yang lebih baik. Okey, sekian dulu. Kita jumpa untuk sesi akan datang. Okey. Thank you. Terima kasih.